mengatakan, ini kata daripada doktor yang buat kajian, mengatakan bahawa selama ini pendapat yang mengatakan lemak tepung, saturated fat ini tidak baik untuk kesihatan adalah satu penyelidikan yang salah selama 40 tahun. Mereka atau orang ramai telah ditipu oleh pihak-pihak industri yang berkepentingan, terutamanya industri minyak matahari, minyak soya, minyak jagung, yang mengatakan saturated fat ini tidak baik. Sebenarnya mereka yang membuat propaganda itu, sehingga kan kita di Malaysia terbawa-bawa, terikut-ikut, kata orang menyetujui doktrin itu. Sebenarnya salah. Sebab itu hari ini mereka mengatakan terbalik pula. Sebenarnya apa yang berbahaya, yang paling berbahaya lemak ialah dipanggil apa tadi? Trans fat. Okey, trans fat ni margarin. Margarin sebenarnya sangat tidak baik untuk kesihatan. Sebab proses untuk membuat margarin itu dipanggil dehydrogenated. Dia tembak hidrogen supaya minyak daripada soya, daripada jagung ni dia beku. Kita kena ingat minyak sayur, minyak daripada jagung, bunga matahari dan juga daripada soya ni, dia bukannya kaya dengan MCF tau. Dia long chain fatty acid. Dia rantai lebih panjang. Sebab itu kajian, mereka membuat kajian terperinci tentang lemak ni. Mereka mendapati negara yang mengamalkan minyak kelapa atau minyak sawit, ataupun minyak-minyak yang kaya dengan saturated fat, negara itu almost tidak ada masalah penyakit jantung. Negara itu hampir tidak ada masalah penyakit jantung. Sakit jantung ni tak ada. Tetapi negara yang mengamalkan minyak-minyak yang long chain fatty acid itu, yang panjang tu, seperti minyak soya, minyak jagung, dan juga minyak bunga matahari, Amerika dan juga di Europe, banyak masalah. Oleh sebab itu, saya menyerulah kepada penonton-penonton di luar sana, kita kena betulkan kita punya kefahaman bahawa saturated fat ini sangat penting. Boleh saya ulas sikit lebih detail? Okey, Dr. Markola mengatakan bahawa ada 7 perkara penting yang boleh dilakukan ataupun yang mengapa PCO tu daripada saturated fat tu baik untuk kesihatan. Antara dia, saya sebut beberapa saja. Antaranya, otak kita ini 50% daripada otak kita dibina daripada saturated fat. Dalam kata lain, kalau kita otak kita damage atau rosak, saturated fat yang ada dalam VCO ni, dia sebenarnya boleh jadi spare part. Dia boleh improve. Begitu juga jantung kita, buah pinggang, liver, semua organ tubuh kita ni, even kita punya urat semuanya, base dia ialah kebanyakannya saturated fat. Dan satu lagi yang penting juga, daripada kajian, mereka mendapati saturated fat ni sangat diperlukan oleh tubuh badan sebagai sistem pengangkutan untuk kita punya multivitamin di dalam darah. Tanpa saturated fat yang cukup, sebenarnya sistem pengangkutan macam trailer kereta api atau kapal dalam tubuh kita ini tak efisien. Jadi minyak kelapa darah ni pelik. Dia kaya dengan saturated fat, baik untuk spare part badan kita, dan dia juga memperbaiki sistem penghantaran badan kita. Maknanya kalau kita ambil saturated fat lebih ni, seumpama kita memperbanyakkan lori kontainer-kontainer untuk mengangkut multivitamin dan sebagainya. Dan ada benda-benda lain lah yang bagus. Minyak kelapa darah juga mempunyai 5 sifat penting. Pertama, dia kaya dengan antioksidan, tocopherol dan juga tocotrienol, yang boleh menetralkan radikal bebas. Kedua, dia boleh bunuh kuman. Ketiga, dia boleh bunuh kulat. Keempat, dia boleh bunuh cacing. Dan yang kelima, yang paling hebat sekali, minyak kelapa darah ni juga dia boleh bunuh virus. Kita tahu virus ni tak boleh dibunuh oleh antibiotik. Antibiotik tak boleh bunuh virus. Itu memang satu fakta. Sebab itu macam sekarang ni HIV, dengue pun virus tau. Dengue ni banyak ni kat Malaysia ni, terutama Selangor. Dengue, Zika, virus H1N1, sekarang mungkin dah H5N apa lagi saya tahu lah. Semua itu virus tak boleh dibunuh oleh antibiotik. Tetapi menurut kajian daripada Universiti UTM, Universiti Kelantan dan juga pakar-pakar di Cuba, seluruh dunia sebenarnya, mereka tahu sekarang minyak kelapa darah, terutamanya lauric dan capric acid yang ada dalam minyak kelapa darah itu
boleh membunuh virus yang saya sebutkan tadi. So, doktrin yang mengatakan saturated fat atau kelapa ini tidak baik adalah satu doktrin yang jahat, dan hari ini Barat sendiri mengetahui bahawa itu adalah satu pembohongan yang cuba dibuat oleh industri-industri mereka untuk melindungi kepentingan bisnes mereka. Malahan ini saya nak kongsi sikit. Dr. Bruce Fein. Dr. Bruce Fein ini seorang ahli panel yang dilantik oleh kerajaan Amerika untuk menasihati FDA. Okey? Dan juga yang saya sebutkan GRAS tadi. Dia salah seorang ahli panel pernah mengesyorkan supaya kerajaan Amerika mengharamkan minyak soya atau produk daripada soya. Sebab mereka mendapati minyak daripada soya ini boleh mengaktifkan sel kanser. Sebab itu sekarang orang dah mula takut minum air soya dan sebagainya. Terutama di Amerika ada di antaranya mereka ubah dia punya genetik. Okey, dia punya gene tu dia ubah sikit. Itu lagi bahaya. Sebab itu pernah Dr. Bruce tadi bagi tahu kerajaan Amerika kita haramkan sebab risiko dia sangat tinggi. Boleh trigger kanser. Tetapi atas kepentingan industri, mereka tak harap apa. Tetapi atas kepentingan industri, cadangan itu ditolak. Tapi sebenarnya apa yang berlaku ialah dia banyak ekspor keluar untuk negara-negara ketiga ni. Dia sendiri tak berani nak guna. Malah yang saya sebut tadi, mereka pandai, mereka tahu, mereka sebenarnya menggunakan BCO untuk rakyat mereka atau orang-orang yang ahli-ahli sukan dan sebagainya untuk lebih sihat. Okey, antara faktor lain kenapa rakyat Malaysia khususnya tak berapa kata orang appreciate atau menghargai kelapa ni, sebab kita tengok kebanyakannya mentaliti lah, bukan rakyat Malaysia je, Indonesia, Filipina, Thailand negara-negara ketiga ni, mereka mengagung-agungkan benda-benda daripada luar. Kalau benda daripada luar, mereka anggap praktis, mereka menganggap sesuatu yang prestige, satu yang kualiti dia tinggi dan sebagainya. Walhal sebenarnya negara-negara Asia Tenggara ni yang beriklim Khatulistiwa ni, sebenarnya produk-produk dia ataupun negara itu sendiri ataupun dipanggil hutan kita menghasilkan banyak herba-herba yang begitu berkualiti tinggi. Yang Barat tahu benda ni. Sebab itu pernah satu ketika di Indonesia, Europe menawarkan, kalau tak silap saya, 11 trilion untuk menjaga dan juga mengawal hutan-hutan di Indonesia. Tetapi hasilnya mereka ambil lah. Sebab mereka tahu, kalau mereka ada teknologi, kalau mereka dapat segala herba yang ada di Malaysia, Indonesia dan negara-negara Khatulistiwa ni, mereka boleh mengeluarkan produk yang cukup hebat. Yang kata orang memang pasarannya sungguh luas lah. Tetapi malangnya, kebanyakan negara ketiga yang menguasai banyak herba ni, kita tak ada teknologi untuk kata orang memasarkan. Sebab itu saya menyerulah kepada semua penonton khususnya rakyat Malaysia, sebenarnya kita kena kata orang ubah persepsi, menghargai apa yang Allah Ta'ala beri kepada bumi kita. Sebenarnya bumi kita ini sangat hebat berbanding daripada produk-produk luar, daripada Amerika dan sebagainya, kalau anda ada ilmunya. Itu saya punya pandangan lah. Itu sebabnya kalau kebiasaannya lah budaya orang Malaysia ni suka mengambil makanan-makanan yang berkarbohidrat tinggi, manis, dan mengambil pula dengan kuantiti yang banyak, dan dari situ juga kita dapati setiap tahun kadar pengidap penyakit tiga serangkai, jantung, kencing manis dan juga darah tinggi, dan hari ini dah jadi 4 serangkai dah, buah pinggang, dan juga kadar penyakit kanser juga saban tahun semakin membimbangkan. Jadi adakah disebabkan budaya pemakanan ini adalah puncanya, dan bagaimana produk virus seperti VCO kita dapat mengatasi masalah ini? Okey, ini saya sangat kata orang bersetuju dengan soalan ni. Soalan ni penting sebenarnya. Sebenarnya mengikut kajian yang dibuat, antara punca kenapa penyakit 4 serangkai, bukan 3 je, 4 ataupun yang kronik ini menyerang ataupun seseorang itu akan hidapi kerana corak pemakanan dia. Dan kajian yang terkini, mereka mendapati bahawa antara faktor terpenting kenapa kita mudah diserang penyakit ialah kerana kita seorang glukosis.
Ya. Tetapi kalau kita nak lebih sihat, kita hendaklah convert cara pemakanan kita supaya kita ini menjadi seorang ketosis. Sebab kita tahu ya, daripada kajian saintis mereka mendapati antara dominan tenaga yang manusia gunakan, tubuh badan kita gunakan ada dua. Satu glukos, yang kedua ialah keton energy. Ya. Glukos ini kita akan dapat tenaga glukos daripada karbohidrat. Contoh dia macam beras atau nasi, tepung, gula. Okey, tiga benda ini apabila kita makan, badan kita akan proses dan dia akan ditukar menjadi glukos. Itu yang dipanggil tenaga glukos tu. Tetapi sebaliknya, kalau kita menggunakan tenaga ataupun badan kita memproses lemak badan ataupun lemak haiwan, daging dan juga protein, termasuk minyak kelapa darah. Minyak kelapa darah ni dipanggil lemak lah, saturated fat, tapi dia lemak rantai pendek. Nanti saya uraikan kenapa dia hebat. Jadi dia akan menghasilkan keton energy. Okey, saintis mendapati apabila kita menjadi seorang ketosis, kita mudah untuk mencegah penyakit. Sebagai contoh, mereka telah membuat kajian, dia dapati bahawa penduduk di Eskimo langsung tak ada yang sakit jantung, kencing manis, darah tinggi, buah pinggang. Pelik dia orang. Jadi saya lupa, ada seorang doktor tu, dia duduk kat sana bersama-sama orang Eskimo dan dia melihat tabiat pemakanan. Daripada situ dia dapat rupa-rupanya orang Eskimo ini seorang ketosis. Ya, dia tidak menggunakan karbohidrat ataupun gula atau glukos sebagai sumber tenaga badan dia. Dia makan daging, dia makan lemak haiwan. Itu yang paling banyak. Jadi daripada daging dan juga lemak ni tadi, dia akan menghasilkan keton. Jadi orang Eskimo ini ialah seorang ketosis. Okey. So daripada sinilah baru dia orang tahu, sebenarnya tadi yang saya sebut, kalau kita nak lebih sihat, kita mesti convert pemakanan kita kepada ketosis. Tetapi ratio yang terbaik untuk kita lebih sihat sebenarnya 70% kita menggunakan tenaga keton, 30% kita menggunakan tenaga glukos. Sebab ada beberapa bahagian tubuh yang memerlukan glukos. Contohnya otak kita. Sebahagian otak kita dia memerlukan glukos untuk dia aktif. Sebab itu di dalam Islam, Rasulullah SAW tunjuk kita, ajar kita, kalau kita nak makan, berbuka dengan tamar. Sebab seharian tu kita tak makan, otak kita dah mungkin makin lemah. Neuron sel yang ada 120 bilion tu dah makin lemah sebab tak dapat tenaga. Jadi apabila kita makan tamar, ada beberapa mineral dan juga manisan di dalam tamar itu, dia boleh trigger otak kita dengan pantas. Dan juga kita disunatkan ambil sedikit garam. Hikmah dia ialah kita ambil sedikit garam tu, segala muscle kita tu bila kita puasa, dia dah mula macam mengeras. Bila kita ambil tu, dia release. Jadi ini pentinglah kita untuk kongsi. So kalau kita nak lebih sihat, sebenarnya yang terbaik ialah kita convert pemakanan kita sebagai seorang ketosis. Jadi 70% keton, 30% glukos. Dalam konteks produk Biorich, ini hebat ni. Dalam minyak kelapa double plain Biorich ni ada 70% keton acid sebenarnya. Keton acid ni bila kita minum, dia akan convert lah menjadi keton energy. Tetapi kalau badan kita membakar lemak badan kita yang dipanggil triglyceride. Macam kita makan, apa dikata orang, kalau tak dibakar dia akan simpan sebagai triglyceride. Dan apabila kita memerlukan tenaga, kalau tak ada glukos, dia akan bakar ni. Dia akan bakar lemak badan kita. Dan bila dibakar lemak badan kita, dia akan menjadi keton energy. Keton juga. Tetapi keton yang bersumberkan daripada lemak binatang ataupun daripada triglyceride badan kita, kualitinya tak sama dengan BCO. Sebab BCO ni dia tidak memerlukan organ kita untuk memproses. Kalau kita menggunakan triglyceride daripada badan kita ataupun lemak-lemak haiwan ataupun daripada yang bukan MCF, dia ambil masa sikit. Okey, antara kelebihan minyak kelapa darah ni, dia mudah diproses. Dia tak ada complicated seperti minyak-minyak yang rantai panjang, di mana bila kita menggunakan darah,
hanya dengan menggunakan ILEO, mild enzyme dan juga enzim dalam perut, dia dah boleh convert terus sebagai ketone energy. Dia cepat, kita minum terus dia convert. Dan satu lagi kelebihan dia, apabila kita menggunakan ketone energy daripada minyak kelapa darah ni, kalau kita tak gunakan, dia tidak disimpan sebagai lemak, triglyceride dalam badan. Maknanya dia akan terus diurai, dibuang melalui CO2, melalui pernafasan kita ataupun melalui najis. Jadi untuk orang kata yang obes, untuk orang nak badan cantik, kurus, dia sangat sesuai. Sebab kalau tak digunakan sebagai tenaga, dia akan dibuang melalui CO2, karbon dioksida. Tetapi dalam masa yang sama, sebenarnya di dalam ni ada banyak lagi yang saya sebutkan tadi, macam dia ada apa dipanggil antioksidan, dan dia boleh membunuh cacing, kuman, kulat pada dan sebagainya. Itu antara apa yang minyak kelapa darah boleh buat ataupun boleh lebih menyihatkan tubuh badan kita. Okey, berkenaan dengan kanser, minyak kelapa darah ni subhanallah sangat hebat. Saintis juga mendapati minyak kelapa darah ni mempunyai sifat dipanggil anti-carcinogenic, anti-cancer. Seorang doktor yang daripada Sri Lanka membuat kajian ni. Nama dia Dr. John Ramachandra. Dia membuat kajian, dia mendapati minyak kelapa darah ini ada anti-carcinogenic, anti-cancer. Dan apabila saya buat kajian, apa punca kanser sebenarnya? Punca kanser ialah kanser ini berlaku apabila posistron dalam badan kita abnormal. Itu satu. Yang kedua, apabila kita punya hormon reseptor estrogen, reseptor estrogen kita abnormal, dia pun boleh menyebabkan kanser ini berlaku. Apabila saintis membuat kajian, tak silap saya dalam tahun 2017 mereka menemukan satu kaedah bagaimana untuk merawat kanser secara natural. Sebab dia tahu sel kanser atau pertumbuhan seperti bisul, thyroid, cyst dan sebagainya, fibroid, dia sebenarnya kanser, tapi kanser yang terkawal, yang tak aktif. Manakala kanser yang aktif tu tadi, mereka mengkaji bahawa kanser ini pemakanan dia ialah glukos. Sebab itu orang yang ada kanser, pakar-pakar mengatakan hari ini boleh diubati, boleh dirawati dengan cara iaitu stop glukos, stop karbohidrat, stop gula. Apabila kita stop, maka sel kanser ataupun sel ketubuhan ni dia akan mati kebuluran. Memang dia akan mati. Jadi manakala sel-sel lain, kita tahu badan kita ni daripada hujung rambut sampailah hujung kaki ada lebih kurang 100 trilion sel. Sel-sel ini boleh hidup dengan menggunakan tenaga keton seperti orang Eskimo tadi. Jadi apabila kita convert makanan kita, sebenarnya dalam masa yang sama kita juga membunuh sel kanser secara total. Boleh sihat. Dan phytosterol yang ada di dalam minyak kelapa darah, menurut kajian Oxford, dia juga boleh memulihkan reseptor estrogen itu menjadi normal. Hebat sangat. Selain daripada produk minyak kelapa darah di BioRich, apa agaknya produk hebat yang lain yang mungkin boleh secara ringkas Tuan perjelaskan untuk pengguna di luar sana? Okey, sebenarnya BioRich ni ada lebih kurang 30 produk dan dia terbahagi kepada 5 kategori lah. Yang pertama untuk kesihatan, yang kedua untuk kecantikan dalaman, yang ketiga untuk kecantikan luaran, yang keempat untuk tenaga. Sebab sekarang ni orang nak kuat dan sebagainya nak tenaga. Dan yang kelima untuk seksual lah, perhubungan suami isteri. So kalau kita contohnya macam untuk kesihatan, minyak kelapa darah lah, dan juga kapsul. Untuk kecantikan dalaman ni kebanyakannya produk-produk yang berasaskan kolagen. Untuk luaran ni kita ada minyak rambut dan kita ada krim. Dan banyak lagi lah. Dan untuk tenaga kita ada kopi, kopi Nando dan juga kopi Tarong. Dan seterusnya untuk suami isteri kita ada Brutal. Brutal termasuk foaming cream. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut keseluruhan produk-produk BioRich ni, boleh layari website kita lah, www.biorich.my. Ada detail kat situ, ada video dia sekali dan juga cara-cara penggunaannya detail lah. Begitu. Okey, baik, sebelum saya terlupa, mungkin
ramai pengguna-pengguna di luar sana yang mengamalkan produk-produk kesihatan ini biasanya akan mengalami ketidakselesaan, ya, ataupun dipanggil healing crisis. Jadi bagaimana dengan apa pandangan tuan agaknya mengenai dengan perkara ini? Sebenarnya apa sahaja produk lah, sama ada produk herbal ataupun sensitif, dia ada kesan healing crisis ataupun kesan rawatan awal. Biasanya kalau di BioRich ni bukan semua orang kena. Dia orang-orang yang tertentu saja. Mengikut konstitusi badan. Ya, tengok macam mana badan dia. Contohnya macam healing crisis, dia rasa pening sikit, kadang-kadang dia rasa mengantuk, badan rasa panas. Biasanya dia mengambil masa antara 1 hari hingga 1 bulan. Tetapi majoritinya tak ada apa sangat pun. Tapi saya sendirilah, saya pernah gunakan minyak kelapa dara. Mula-mula sekali, pertama sekali saya minum minyak kelapa dara, 1 sudu. Minum 1 sudu tu saya ingat tak ada benda lah. Oh ada. Terduduk siap. Terduduk berpusing kat kepala. Baik, betul ni. Oh maknanya apa? Ada power lah tu. Ya, ada kesan. Tetapi selepas itu tak ada masalah. Macam saya sekarang ni, saya boleh minum 1 hari sekali minum, sekali minum boleh 5 sudu, 6 sudu, tak ada masalah. Tapi pada peringkat awal, minum 3 sudu macam tu, ketandas. Ketandas. So jangan takut, memang ada healing crisis, tapi benda tu sebenarnya kata ambil masa sikit. Biasanya kalau normal biasa-biasa 3 hari hingga 5 hari, 7 hari macam tu saja. Okey, baik. Jadi sekiranya berlaku ketidakselesaan ketika mengamalkan produk-produk hebat BioRich, ianya adalah krisis pemulihan sementara. Kita harus teruskan pengambilan, jangan berhenti. Betul. Dan kita akan dapat kesan yang optimum lah. Kita sabarlah sikit. Baik. Dan produk BioRich adalah untuk kesihatan, untuk kecantikan, untuk kegunaan peribadi dan juga seisi keluarga. Produk yang berasaskan minyak kelapa dara, khazanah alam kita, dan juga minyak kelapa dara antara minyak paling menyihatkan di dunia, mengandungi ciri-ciri yang boleh mencegah dan menyembuhkan pelbagai penyakit. Dan baiklah, kita telah diterangkan dengan lebih mendalam kehebatan produk-produk di BioRich, dan sekarang kita nak mengupas pula ubat untuk kanser poket. Kanser poket. Apa dia? Pastinya duit lah. Okay. Dan sebelum tu mungkin boleh tuan jelaskan sedikit mengenai plan bonus di BioRich yang dikatakan boleh menjana pendapatan RM100,000, RM10,000, malahan RM100,000 untuk jangka masa yang tertentu. Jadi silakan tuan untuk penjelasan. Okey, sebenarnya di samping kita menawarkan produk-produk untuk kesihatan, sebenarnya modul konsep Otypus ni kita juga menawarkan satu konsep menjana pendapatan yang lumayan melalui 2 plan bonus yang kita tawarkan. Yang pertama dinamakan multiple pairing. Terdapat 5 tawaran jenis bonus. Dan yang kedua dipanggil CTO Unilever. Ada 16 jenis bonus kat situ ditawarkan. Jadi kita design benda ni supaya orang ramai, sebab kita tahu hari ni semua orang kebanyakannya masalah duit lah, tak ada cukupan. Jadi kita design konsep Otypus di BioRich ini, konsep dia mudah, dan untuk mencapai segala bonus-bonus yang kita tawarkan juga mudah. Contohnya saya nak sentuh sikit tentang CTO. Konsep CTO ni sebenarnya BioRich yang perkenalkan. Di mana konsep CTO ni begitu unik. Seorang usahawan itu ialah downline kepada seluruh ahli BioRich. Dan juga seluruh ahli BioRich itu downline kepada usahawan berkenaan. Dia pelik sikit, tetapi boleh dijadikan ataupun direalisasikan di BioRich. Kita telah berjaya mencipta 21 jenis bonus ini, dan hari ini BioRich telah berjaya mencipta ramai usahawan-usahawan yang menceburi secara serius bisnes di BioRich. Mereka telah berjaya menjana pendapatan ribu, belah ribu, puluh ribu. InsyaAllah kita yakin dalam jangka panjang boleh mencecah sehingga ratusan ribu. Jadi kepada pendengar-pendengar di luar sana, saya menyeru supaya mengambil peluang yang ditawarkan oleh BioRich melalui konsep bisnes Otypus ini. Sebab modul bisnes ini memang kita cipta untuk membolehkan orang ramai, khususnya rakyat Malaysia, tak payah berhenti kerja, tak payah ada kilang, tak payah ada pejabat, tak payah sewa itu, tak payah sewa ini, dengan hanya modal begitu kecil, bermula dengan 150 okey, tetapi akhirnya nanti mereka boleh menjana pendapatan.
Itulah saya rasakan sangat bertuah sekiranya mereka yang menyertai BioRich ini, ya, sebab kita ada produk yang hebat dan ada juga pelan pendapatan bonus yang lumayan. Tapi kalau setakat lihat dan tidak diambil peluang ini, tidak berguna juga, ya. Jadi bagaimana seorang usahawan itu hendak memulakan bisnes BioRich ini, dan sebelum itu kenapa kita mesti memilih bisnes ini dan bagaimana kita memilih bisnes yang terbaik untuk diri kita? Boleh tuan kongsikan? Okey, sebenarnya untuk kita berjaya, ramai orang kata kalau kita nak kaya, bisnes lah. Tapi hakikatnya bukan begitu. Perkara yang penting sekali apabila kita nak memulakan bisnes, antara perkara penting ialah kita mestilah memilih jenis bisnes yang betul. Sebab bukan semua bisnes boleh menjadikan kita kaya. Ini secara terus terang, saya bagi tahu contohlah. Ini bukan kita nak menidakkan atau untuk merendahkan. Kalau kita bisnes nasi lemak di tepi jalan, kalau kita bisnes pasar malam, ia sebenarnya hanya mampu untuk kita menambah pendapatan. Ataupun dalam kata lain, ia tidak memungkinkan kita ada simpanan uang sehingga berjuta ringgit. Tak boleh. Jadi kalau anda serius nak menjadi businessman atau businesswoman sehingga ke peringkat jutawan, yang pertama ialah mesti memilih jenis bisnes yang betul. Sebab itu saya tekankan di sini ialah BioRich ini, kalau anda memilih platform BioRich ini, insya-Allah platform BioRich ini, kalau anda membuat bisnes ini dengan formula yang betul, dengan teknik yang betul dan dengan bimbingan daripada mentor yang betul yang ada di Academic Multi Action BioRich, anda sebenarnya boleh menjana pendapatan, tak mustahil sehingga ada simpanan jutaan ringgit. Sebab di BioRich ni kita tak menggalakkan usahawan-usahawan untuk berbelanja secara boros. Ada banyak duit, beli kereta dan sebagainya. Kita nakkan mereka lebih baik ada wang itu membuat simpanan. Seterusnya, apabila anda telah tepat memilih jenis bisnes itu, persoalannya bagaimana kita nak mulakan bisnes ini. Okey. Di BioRich ini kita telah menyediakan cara atau mengajar anda sehingga anda berjaya. Yang paling penting apabila anda hendak memulakan bisnes ini, kita hendaklah mengubah kita punya minda dan hati dulu. Mesti minda dan hati kita seperti minda dan hati seorang usahawan yang sebenar. Biasanya kalau orang tu nak berniaga, nak menjadi usahawan, tetapi minda dan hati dia minda orang awam, tak boleh berjaya. Sebab itu di BioRich ini kita menyediakan Academic Multi Action, usahawan BioRich ini, supaya semua usahawan ni kalau nak berjaya, kita wajibkan dia masuk ke akademik ini, dan di akademik ini kita ajar dari minda dan hati dia dan segala ilmu yang kita panggil ilmu seni keusahawanan supaya mereka boleh berjaya. Okey, bagi menjawab soalan seterusnya, kenapa kita mesti memilih bisnes BioRich ini? Sebagaimana kita di BioRich ini, salah satu mengapa kita mewujudkan BioRich dengan konsep bisnes Otaipus ini ialah sebenarnya kita terpanggil untuk memerangi money game. Sebab itu kita minta masyarakat di luar sana, kita menjamin bahawa BioRich ini adalah salah satu platform terbaik untuk mereka memilih sebagai wadah perjuangan bisnes mereka. Kerana BioRich ini bukanlah money game. Bukti dia apa? Kita ada kilang sendiri, kita ada asas produk, kita menawarkan plan bonus yang lumayan tetapi tidak overpay. Dan seterusnya, BioRich menawarkan satu sistem pengurusan bisnes yang begitu canggih, hanya dengan menggunakan handphone sudah boleh menguruskan bisnes anda. Dan segala transaksi bayaran bonus dan sebagainya, BioRich menawarkan real time dan anda boleh ambil semua bonus sehingga ke baki kosong. So sebab itu saya menyeru kepada mereka yang tercari-cari platform, ambillah peluang ini, iaitu join BioRich, sebab BioRich menyediakan segala-galanya untuk anda diajar sehingga berjaya. Yang penting ialah untuk anda berjaya, anda mesti mengubah minda dan hati anda seperti minda dan hati usahawan-usahawan yang telah berjaya, dan benda ini kita boleh lakukan sekiranya anda menyertai kursus-kursus yang dianjurkan oleh Academic Multi Action BioRich. Kita ada Multi Action 1, Multi Action 2, Multi Action 3 dan Multi Action 4. Dan semua modul Multi Action 1 hingga 4 ini kita design bermatlamatkan untuk menjayakan usahawan sehingga mereka boleh
mendapat 4 freedom tadi. Kebebasan kewangan, kebebasan masa, kesihatan dan juga barakah. Baik, sebelum kita akhiri, apakah agaknya pesanan kepada usahawan-usahawan BioRich di luar sana? Silakan Tuan. Saya menyerulah kepada penonton-penonton, ya, khususnya kepada mereka-mereka yang benar-benar ingin menjadi usahawan ataupun businessman, businesswoman, ya. Ambillah modul yang ditawarkan oleh BioRich, ya. Sebab dalam modul ini sebenarnya kita dah mengambil kira semua perkara, ya, iaitu